sudah memberikan tanda hijau ataupun satu tanda yang mereka akan memberikan cabaran yang cukup kuat kepada gergasi bola sepak di Asia Barat ini, iaitu pasukan Syria. Dan saya yakin bila saya dengar Lim kata tadi, ada jugalah kebimbangan-kebimbangan yang mungkin boleh kita rasai. Tetapi ada nada keyakinan daripada saya secara peribadi, Lim, jika melihatkan kepada kesebelasan utama, biarpun tanpa nombor 9 di bahagian atas, sudah pastilah corak permainan dan approach itu akan berbeza. Mungkin akan lebih bertahan sedikit. Tetapi bagaimana Lim melihat corak ini? Adakah akan memberi tekanan kepada pasukan Syria khususnya? Ya, terima kasih Tabah. Saya rasa ialah dengan tidak ada pemain nombor 9 untuk pasukan kebangsaan kita, saya rasa tidak banyak akan berubah. Cuma sedikit saja, cuma pemain-pemain di bahagian atas saja. Adakah Paulo Jose akan diletakkan di posisi itu untuk cuba memegang bola lebih lama atau tidak? Itu kita akan lihat sebentar lagi. Kerana saya rasa dengan adanya Faizal Halim dan juga Arif Aiman di winger position ini, sudah tentu saya rasa perlukan Paulo Jose ataupun mana-mana pemain yang boleh memegang bola dengan lebih lama. Jadi kita tahu, dan juga dengan adanya Hendrik Dos Santos, pemain yang saya rasa agak serasi dengan Paulo Jose. Kerana itulah beliau diletakkan bersama selaku attacking midfield, saya rasa, untuk bekerjasama dengan Paulo Jose juga. Syihan Azmi seperti biasa akan bertanggungjawab di bahagian terakhir pasukan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Selamat menonton siaran TV9. Kami bawakan kepada anda perlawanan persahabatan di antara pasukan negara kita Malaysia dan juga pasukan Syria. Biarpun tidak dalam suasana stadium seperti biasa, tetapi perlawanan ini cukup penting sebenarnya untuk mengukur sejauh manakah kemampuan anak-anak buah Kim Panggon. Kita perlu memberikan tumpuan yang sepenuhnya dan juga fokus terhadap setiap gerakan-gerakan, terutamanya kepada pemain Syria yang paling bernilai, Lim, yang ada di dalam padang, nombor 10, iaitu Muhammad Al-Mawas. Dia juga mempunyai nilai yang cukup tinggi pada ketika ini. Ini juga akan banyak memberikan masalah-masalah khususnya di bahagian pertahanan kita. Ya, sudah tentu dengan mempunyai 88 cap dan 14 gol yang dijalankan oleh Muhammad Al-Mawas. Jadi kita nak juga melihat seperti apa yang saya katakan, bagaimana pemain-pemain kita absorb dengan pressure oleh pemain-pemain Syria ini. Jadi untuk sudah tentu untuk 5, 10, 15 minit pertama ni, kita nak melihat pasukan mana yang akan settle down dengan lebih cepat, akan cuba mendominasi dalam 15 minit ni. Kita mengharapkan pemain-pemain kita boleh memegang bola dengan lebih baik atau dengan lebih lama. Faizal Halim cuba mencari Hendrik Dos Santos, tetapi mungkin hantaran di sebelah kanan pintu gol pasukan Syria tidak begitu kemas. Hector Cooper, seorang jurulatih yang cukup berpengalaman khususnya di Eropah, yang sedang membawa permainan ala-ala Eropah di kalangan Syria. Ini dia satu hantaran ke bahagian tengah, tetapi mudah untuk Syihan Azmi. Biarpun hantaran itu daripada Mahmud Al-Mawas, antara pemain yang perlu diberikan perhatian di bahagian kanan. Tidak seperti biasa, Lim, ya. Kebiasaan dalam stadium ada penyokong-penyokong, tetapi kali ini mungkin senario ini juga pada pandangan Lim, adakah akan memberi sedikit tekanan pada pemain? Saya rasa tidak. Saya rasa untuk kedua-dua pasukan ini bermain di padang seperti padang latihan, pressure itu tidaklah besar, cuma kepada individu-individu sendiri saja. Mungkin mood juga akan jadi lebih ringan sikit, mood. Tetapi apapun, saya yakin sekali begitu juga dengan anak-anak buah Kim Panggon. Mereka tahu tanggungjawab yang besar yang sedang digalas. Cantik kali ini lepas Faizal Halim, hantaran terus ke tengah, tetapi mudah untuk Ahmad Madani, penjaga gol pasukan Syria, yang sudah boleh mengagap hantaran yang dilakukan oleh Faizal. Syarul Saad, pengalaman yang dibawa mungkin dari Buriram, boleh kita jadikan satu bonus untuk barisan pertahanan negara. Dion Kul
Sekali lagi mencari Corbin Ong. Faizal Halim di situ. Sekali lagi hantaran ke tengah. Bagaimana mendada di situ. Tetapi Paulo Joso mungkin sudah berada dalam kedudukan offside. Kim Panggon selepas mengendali pasukan Harimau Melayu. Banyak perubahan-perubahan yang dibawa oleh Kim Panggon ini, Lim. Ya, memang apa yang kita lihat, ranking negara kita sudah turun ke 138. Dan bercakap mengenai situasi tadi, saya rasa hantaran yang baik daripada Faizal Halim, cuma Paulo Jose. Cantik. Oh, hampir. Ini amaran awal yang boleh kita katakan daripada Yasin Al-Samyah. Sudah 2 kali saya rasa serangan daripada belah kanan, iaitu Syarul Saad. Sudah 2 kali saya rasa beliau terlepas. Sekali dengan Mahmud, sekali lagi ni. Jadi saya rasa space di bahagian tepi itu, kita tahu bahawa dengan banyaknya overlapping daripada Corbin Ong, sudah tentu akan tinggalkan banyak space di sana. Jadi mereka perlu lebih berhati-hati. Mencari rentak to settle down. Itu antara asas pada permulaan Syria hantaran ke belakang. Siapa yang berada di situ pantas dikeluarkan. Faizal rajin untuk turun ke bawah. Peluang untuk pasukan negara untuk sekurang-kurangnya melakukan counter attack. Tetapi mungkin pemain-pemain Syria sudah mula melakukan halangan. Matthew Davis. Satu lagi gerakan bahagian tengah tak sampai. Cuba mencari Faizal. Cuba dibantu situ Stuart. Dikawal oleh Yasin Al-Samyah. Ada sedikit terjahan daripada Stuart Wilking terhadap pemain ini, Muhammad Anis. Ya, setakat 5 minit ni kita melihat tempo pemain agak laju oleh kedua-dua pasukan. Agak menarik juga kalau kita nak berikan ada percubaan yang keraslah ke arah pintu gol pasukan Syria, dan mungkin itu akan memberi lebih tekanan kepada Ahmad Bandani. Tetapi di awal-awal babak separuh masa pertama, ke bahagian dalam, cantik. Biarpun ada dakwaan terkena tangan di hujung sana, ini satu sepakan yang baik, Lim. Ya, satu set pieces yang baik. Mencari near post, mungkin Brandon Gunn diarah oleh membuat satu flick mungkin ke arah far post. Kita dapat lihat Syarul Saad berada di sana, tetapi ada Syarul Saad mengatakan ada sentuhan terkena pada tangan pemain Syria. Jika dalam
permainan sebenar mungkin insiden itu tadi boleh diperhalusi lagi, tetapi dalam perlawanan persahabatan mungkin itu timbangan itu adalah pada keputusan pengadil. Namun begitu ya. Betul. Dengan tidak ada VAR kita tahu. Tapi mungkin di Piala Asia nanti kita akan kita tahu akan ada VAR ya. Itu akan jadi lebih menarik. Oh, satu asakan daripada Syarul, pantas cuba diambil oleh Yasin Al-Samia. Perjalanan pasukan Syria khususnya 2022 membabitkan perlawanan persahabatan agak menarik juga. Kita boleh contohi pasukan Vietnam menumbangkan Syria 1-0, tetapi kita juga perlu mengambil kira apabila mereka memenangi perlawanan menewaskan pasukan Thailand. Itu jugalah dua negara yang sering menjadi musuh utama kepada pasukan negara. Mereka tewas kepada Vietnam, kemudian mereka menang ke atas Thailand. Apakah pada petang ini juga keputusan yang sama boleh kita lakar? Itu sudah menjadi harapan dan impian peminat-peminat bola sepak negara. Tetapi kita sedar bahawa kita sedang berdepan dengan satu pasukan yang berkualiti, satu pasukan yang cukup baik. Jadi sudah tentulah bagi Kim Panggon sendiri mahu meneliti, mahu melihat apakah lagi kelemahan-kelemahan yang boleh diperbaiki. Itu misi utama Kim Panggon. Tetapi kita juga nak melihat jika boleh kita melakukan sesuatu di luar daripada gelanggang keramat kita, sudah pastilah ia menjadi satu bonus kepada penyokong-penyokong bola sepak negara. Jelas Muhammad Anis dia ditarik. Ini memberikan advantage kepada pasukan Syria untuk mendapatkan sepakan percuma. Kita perhatikan sekali lagi. Ya, dia tarikkan daripada Brandon Gunn. Saya sebenarnya ini kali kedua beliau menarik apa yang berlaku mungkin pada 3-4 minit awal yang berlaku di dalam petak penalti. Beliau juga sebenarnya menarik pemain Syria, tetapi pengadil mungkin tidak melihat insiden tersebut. Jadi harus berhati-hati kepada Brandon Gunn. Satu set pieces saja mereka mahu menyerang dengan cara yang berhati-hati. Peluang untuk pasukan Syria sekarang ini diapit oleh 3. Brandon Gunn ada di situ. Sekali lagi peluang untuk pasukan Syria. Inilah antara yang kita bimbang sebenarnya, Lim. Ya, berpunca daripada kesilapan pemain kita sendiri, Brandon Gunn. Saya rasa beliau mengambil masa terlalu lama untuk membuat decision apa yang harus dilakukan apabila beliau mempunyai bola. Jadi akhirnya ada pressing daripada pemain Syria yang akhirnya beliau hilang possession. Di sanalah mereka mendapat gol pertama. Jadi ini perkara yang kita tidak mahu berlaku. Kita lihat sekali lagi. Kita sudah mendapat bola, Brandon mendapat bola, tetapi beliau hilang dan akhirnya dan rembatan daripada luar petak penalti ke sudut bahagian kiri Shihan. Jadi sayang kerana kita memberikan, saya rasa gol ini kita berikan kepada mereka. Dari Markwan ini tenang saja melakukan turning, kemudian menewaskan Shihan Azmi. Jadi Syria sudah di depan hasil jaringan pemain berjersey nombor 20 itu tadi. Inilah antara kelemahan-kelemahan yang perlu diatasi segera, dan ini jugalah yang mungkin menjadi pemerhatian Kim Panggon, bagaimana mengekang pemain-pemain Syria agar tidak bebas melakukan gerakan-gerakan yang berbahaya ke arah pintu gol, khususnya di dalam di box kita. Itu yang paling penting sekali. Kawalan mereka agak tenang, Lim. Kalau kita lihat mereka mencatur satu persatu. Ya, saya rasa Syria sudah mula settle down.
sebelum gol tersebut mereka dapat mengawal possession ball lebih baik. Kita agak boleh dikatakan terburu-buru untuk membuat serangan. Jadi kita kerap hilang bola dengan cepat. Hantaran tidak begitu tepat. Kita boleh lihat apa yang berlaku tadi. Henry Dos Santos lepas cuba membuat hantaran lintang tetapi agak jauh tersasar. Kita mengharapkan pemain-pemain negara terus memberikan tumpuan dan fokus selepas ketinggalan 1-0 hasil jaringan Mardik Makuan. Kita juga mahu melihat insiden kekasaran ini dikurangkan agar tidak ada pemain-pemain yang dikenakan kad dan sebagainya, terutamanya Brandon Gunn. Faizal Halim cuba melepasi 2 pemain Syria antara 1-2 yang tidak begitu menjadi. Skuad negara bermain agak cemerlang khususnya pada tahun ini, Lim, khususnya dalam perlawanan persahabatan. Menang besar ke atas Papua New Guinea, termasuklah Hong Kong. Jadi ini merupakan satu persiapan yang cukup baik menjelang Piala Asia Januari tahun depan. Tetapi berdepan dengan pasukan Syria ini adalah satu gelangan baik untuk Corbin. Perlahan pula dari Corbin. Lim, ya, sepatutnya terus ke pintu gol pasukan Syria. Gerakan yang baik. Saya rasa tidak ada masalah dengan gerakan ini. Kita membuat pressing di tepi, kita menang possession dan akhirnya dapat membuat serangan, dapat kepada Paulo Jose. Hantaran diberikan kepada Corbin. Tetapi kita lihat sekali lagi pressing daripada Matt Davis, menang possession. Di sini hantaran kepada Paulo Jose. Jose hantar kepada Corbin. Cuma kaki kanan. Itu bukan kaki dominan, bukan kaki Corbin. Kegemaran beliau. Ya, bukan kaki kegemaran. Jadi tetapi dari segi gerakan tersebut, betapa cepatnya kita membuat attacking tersebut sangat-sangat positif. Cuma finishing tidak begitu baik kerana yalah, sayang sekali dapat kepada kaki kanan Corbin. Apapun kalau kaki kiri tadi rasanya, ya, sudah tentu saya rasa ia akan lebih padu. Dari segi pace tu lagi akan lebih baik. Biarpun Fazal Halim sudah pun berada di sebelah Corbin Ong menanti, tetapi mungkin Corbin juga terpaksa melakukan apa sahaja untuk sekurang-kurangnya menguji penyagol pasukan Syria, iaitu Ahmad Madani. Apakah nombor 14 tadi, Muhammad Al-Halak, sudah pun bangun? Okey, nampak dia tercedera sikit tadi. Satu lagi gerakan, ada halangan yang dilakukan oleh Corbin Ong terhadap Mardik. Media apakah satu lagi sepakan percuma ke arah pintu gol pasukan. Ya, mungkin ada sedikit pelanggaran di belakang kepala ataupun bahu. Mukanya terlanggar bahu Corbin Ong. Bukan disengajakan kerana Corbin hendak membuat blocking saja. Nak nampak pengadil pun menunjukkan arah ke arah pintu gol Syria. Foul tu sebenarnya kepada Malaysia. Jadi Malaysia mendapat sepakan percuma. Dion Koo mungkin sedang memberikan arahan-arahan kepada rakan-rakan yang lain. Jelas sekali kita tidak mempunyai satu striker pada hari ini. Biasanya mungkin Darren Lock di situ, tetapi hari ini peranan itu harus digalas oleh pemain-pemain yang berada di bahagian atas maupun sayap. Arif, Faizal, Henry Dos Santos. Ya, memang akan agak berbeza sekiranya anda bermain tidak biasa bermain dengan tidak ada striker. Jadi dapat bola, siapakah yang harus anda tujukan, anda melihat. Jadi hari ini mereka meletakkan Paulo Jose. Adakah mereka ni biasa dengan apabila mendapat bola cuba mencari Paulo Jose? Selanjutnya Paulo Jose kita melihat beliau berada di midfield. Jadi hari ini beliau berada lebih atas. Jadi satu percubaan daripada Kim Panggon, bolehlah kita katakan begitu. Itu jugalah yang menjadi ramalan peminat-peminat maupun penyokong-penyokong di laman sosial, mengatakan bahawa strategi ini adalah strategi untuk melihat sejauh manakah pemain-pemain kita mempunyai kebolehan
untuk menggunakan format ini tanpa seorang penyerang. Dan kita mengharapkan mereka cepat untuk adapt dengan keadaan itu. Jadi kita melihat sekarang Malaysia cuba membuat pressing atas. Adakah mereka berjaya? Kita lihat ada 2 lawan 1. Aiman mendapat bola. Jadi ini perkara positif. Aiman dijatuhkan tetapi tidak ada whistle yang dibunyikan. Jadi tidak ada sepakan percuma untuk pasukan negara. Kita lihat sekali lagi. Dia dihalang di situ oleh Muad Legend. Saya patut diberikan sepakan percuma kepada Arif. Agak kecewa juga di situ, Lim, dari body language Arif tadi. Mungkin pengadil menyangkakan diving daripada Arif. Kerana itulah tidak berikan sepakan percuma. Corbin cuba dilarikan Stuart Wilkin untuk Faizal. Faizal cuba melebarkan, ada perebutan sedikit, balik kepada Faizal. Tenang kali ini, namun tolakkan 1-2 ya, sudah dapat dibaca dan dihalang. Ya, di bahagian pertahanan juga harus berhati-hati kerana Syria akan cuba membuat hantaran jauh. Oh, di depan pintu gol mereka sendiri. Sempat lagi untuk merencana mengambil tempoh tenang dan sebagainya. Kemas gerakan-gerakan yang dilakukan oleh pasukan Syria. Dari kanan ke bahagian kiri, kiri ke bahagian kanan. Mereka bermain seolah-olah dalam mood latihan. Itu yang dapat saya lihat, Lalim. Ya, betul. Seperti dalam mood latihan. Juga mereka harus tahu ini adalah perlawanan persahabatan antarabangsa. Ya, yang membawa mata. Penting juga. Ya. Cantik pertukaran posisi dan sebagainya, dan akhirnya Matthew terpaksa mengeluarkan bola first. Itu ya. Untuk mengelak dari berlaku sebarang kemungkinan. Kim Panggon tenang saja, mungkin sedang merangka jika strategi ini tidak begitu serasi dengan pemain-pemain negara, apakah saya rasa akan ada perubahan ini? Apa yang beliau lihat tidaklah kita tidak mempunyai masalah besar. Kita pasukan Syria juga bukannya mendominasi sepenuhnya perlawanan ini. Kita ada peluang kita, tetapi cuma kita tidak mengambilnya dengan lebih baik. Jadi agak terburu-buru kadang-kadang. Satu lagi peluang untuk pasukan Syria, dapat dikeluarkan Ambro Jiniat. Hantaran ke bahagian tengah dikeluarkan oleh Syarul. Berusia 30 tahun, Ambro Jiniat beraksi untuk pasukan Al-Wahda SC. Banyak pengalaman-pengalaman yang diraih oleh Syarul beraksi di Liga Thailand. Faizal juga begitu. Sepanjang berada bersama pasukan Selangor, banyak perubahan-perubahan yang berlaku kepada pemain dari Mengkuang Titi Pulau Pinang ini. Mahmud Al-Mawas. Jarang kita nampak Mahmud lakukan asak-asakan, mungkin mahu memberikan peluang kepada pemain-pemain lain. Satu percubaan terus ke pintu gol pasukan negara dari Mardek Mekuan. Tidak banyak masalah untuk Syihan Azmi sebenarnya. Diangkul untuk Syarul Saad. Syarul melebarkan untuk Corbinong. Balik ke belakang untuk Brandon. Dari kiri ke kanan. Di hujung sana Matthew sudah melakukan overlapping. Dihalang oleh Muad di hujung sana. Balik kepada penguasaan pasukan Syria. Corbin cuba memperlahankan tempo permainan. Balik kepada Syarul.
Syarul, Brandon, ditinggalkan untuk Corbin. Corbin balik ke belakang untuk Brandon. Untuk Dion Cool, cuba mencari Faizal. Ya, tidak banyak option sebenarnya dengan tidak ada pemain nombor 9. Jadi kita tidak banyak melihat kelibat Paulo Jose sebenarnya dengan bola. Mungkin beliau tidak biasa bermain dengan posisi tersebut. Tidak ada striker insting tu, beliau tidak ada. Jadi sebab itu kita lihat menyukarkan juga idea development oleh betul. Pemain-pemain kita juga agak sukar sebenarnya. Jadi kita cuma mengharapkan Hendrik Dos Santos saja yang cuba untuk menggerakkan serangan itu. Kerana kita tahu Stuart Wilkins dan juga Brandon Gunn adalah dua pemain yang lebih kepada bertahan. Kita masih mengharapkan Lim, biarpun apa keadaan yang sedang ditempuhi oleh pemain-pemain, kita mengharapkan kepantasan itu dapat diterjemahkan dengan lebih baik oleh pemain-pemain negara. Sunyi juga dengan Arif di bahagian kanan, Faizal di bahagian kiri. Faizal sentiasa akan berada masuk ke dalam. Arif juga agak sunyi juga, tidak banyak larian-larian. Seperti apa yang selalu kita lihat. Kerancakan itu kerancakan itu nampak tidak seperti sebelum ini. Namun begitu kita mengharapkan pemain-pemain negara tahu apa yang perlu dilakukan, biarpun dalam keadaan tidak mempunyai seorang striker sebagai hala tuju mereka. Tetapi saya yakin untuk mereka navigate game ini dengan baik, sudah pastilah kita harapkan ada terjemahan-terjemahan yang lebih menarik. Corbin bahagian tengah, satu tandukan yang agak lemah di situ oleh Hendrik Dos Santos. Jadi tidak begitu banyak masalah sebenarnya untuk barisan pertahanan pasukan Syria. Lihatan di situ Muhammad Al-Halaq. Jadi dalam mood yang nampak di padang latihan seperti ini, itu juga mungkin dari segi emosi, semangat dan sebagainya, Liman, itu juga tidak banyak membantu. Kebiasaan dalam stadium ada penyokong ke-12 untuk menyemarakkan lagi semangat pemain-pemain. Tetapi kita di sini, kita di Malaysia, sentiasa berdoa, memberikan kata-kata semangat di media sosial yang sentiasa mengiringi perjuangan skuad Harimau Melaya. Dan kini mereka berada jauh di Chengdu, China, berdepan dengan pasukan Syria dalam usaha untuk memperkukuhkan pasukan. Tak banyak bulan lagi untuk kita menghadapi Piala Asia nanti. Itulah saingan sebenar selepas kita berada di bawah kendalian Kim Panggon, yang pada saya Lalim, beliau benar-benar membawa satu perubahan dalam skuad Harimau Melaya. Itu yang jelas sekali, dan peminat-peminat pun begitu suka kan Kim Panggon. Seorang yang rendah diri, seorang yang sentiasa mudah saja, terutamanya dengan pihak-pihak media. Syria mempunyai satu reputasi yang agak baik juga. Mereka berada dalam lingkungan 100 pasukan terbaik di dunia ketika ini. Namun begitu, kita tumpukan kepada serangan yang cuba dilakukan Faizal. Blok kaki kiri daripada Faizal. Baik satu gerakan ini, dan inilah yang kita nak lihat lebih kerap berlaku, Lim, menuju ke pintu gol pasukan Syria. Ya, betul. Dengan kita lihat lontaran jauh daripada Corbin mencari Paulo Jose, dan juga beliau dapat merasakan Faizal sudah membuat larian, dapat membuat hantaran tersebut melepasi dua pertahanan. Cuma sayang sekali Faizal
mungkin daripada first touch beliau tidak memberikan begitu banyak angle untuk beliau membuat rembatan. Tapi sekurang-kurangnya Lim, itu adalah antara gerakan yang boleh kita katakan sudah mula mencabar. Ya, betul. Penjaga gol pasukan Syria. Kita mengharapkan lebih banyak lagi gerakan-gerakan begitu. Paulo Josue nampaknya sudah boleh membaca format yang sedang digunakan oleh Kim Panggon ini. Kita mengharapkan pemain-pemain kita lebih cepat adapt dengan keadaan, apatah lagi memandangkan jelas sekali. Ya, dan juga kita harus tahu kenapa ini adalah pemain-pemain terbaik di liga kita. Selalunya kita melihat mereka tidak mempunyai masalah bermain di liga kita. Mereka boleh memegang bola lama, boleh menewaskan 1-2 pertahanan pemain lawan. Tapi kenapa mereka agak sukar lakukan apa yang kita lihat, seperti Paulo Josue tadi cuba membuat Shildin memegang bola tetapi diapit oleh dua pemain Syria. Beliau tidak dapat memegang bola dengan lama, kerana ini adalah perlawanan antarabangsa. Perlawanan antarabangsa ni level dia memang jauh berbeza. Saya rasa ramai yang akan juga tahu. Jadi memang bukan mudah. Kita lihat Faizal Halim mendapat bola, hendak melepaskan diri daripada satu pemain pun agak sukar. Berbeza dengan kita lihat apa yang beliau boleh lakukan di liga tempatan, ya. Memang inilah tahap yang sebenar, tahap sebenar. Dan kita bermain bukan di stadium besar dengan penyokong-penyokong. Kita bermain di padang yang kecil begini, tidak mempunyai penyokong yang banyak. Sekiranya mempunyai penyokong dengan bisingnya, dari segi adrenalinnya akan lebih tinggi sebenarnya. Betul. Dari Andrik, kemudian tidak ada percubaan yang lebih padu sebenarnya ke arah pintu gol, tapi cukup untuk sekurang-kurangnya memberikan sedikit kesibukan di bahagian pertahanan pasukan Syria, termasuklah penjaga gol mereka Ahmad Bandani, 33 tahun beraksi untuk pasukan Jableh SC. Syria di depan sekarang ini. Hasil jaringan yang dilakukan oleh Mardek Marquan. Betul lah sebutan saya dalam bahasa Arab. Mardek Marquan, Mardek Markian. Oh, agak keras pertempuran ini. Dan akhirnya ada kad kuning pertama dilayangkan kepada pemain paling bernilai pasukan Syria terhadap Corbin Ong, Lim. Ya, saya rasa ada mungkin sepakan susulan daripada Mahmud. Kita lihat sekali lagi, beliau menahan, ya. Dan Corbin Ong menghulurkan kepalanya. Memang ada terkena sedikit di bahagian muka barangkali. Ya, dan beliau juga diberikan kad kuning. Mungkin terkena di bahagian dahi Corbin Ong apabila beliau cuba menghulurkan kepalanya tadi dalam usaha untuk menghalang Mahmud untuk bergerak lebih bebas, kerana pemain ini memang berbahaya, termasuklah seorang lagi yang tidak diturunkan tetapi berada dalam senarai pasukan pemain simpanan, iaitu Omar Al-Somah. Sesuatu sedang dibincangkan di antara Dion Cools dan juga Kim Panggon. Seperti biasa, tenang dan mendengar setiap pandangan-pandangan dan pendapat-pendapat yang dilontarkan oleh pemain-pemain. Dan itulah yang menjadi sesuatu yang menarik, Lim, di antara pemain dan juga jurulatih. Mungkin disebabkan itu jugalah. Kita perhatikan sekali lagi bagaimana jaringan yang dilakukan oleh Syria ini berlaku apabila Brandon Gunn tidak melakukan clearance yang begitu baik. Kemudian peluang untuk Mardikian melakukan rempatan menewaskan Shihan Azmi.
33 minit separuh masa yang pertama. Kepada anda yang baru saja bersama dengan kami di TV9, anda sedang menyaksikan perlawanan persahabatan Malaysia skuad ataupun pasukan negara kita sedang berdepan dengan pasukan Syria. Apabila banyak sekali pandangan-pandangan, pendapat-pendapat di media sosial, penyokong-penyokong mahukan satu pertemuan yang lebih berkualiti, dan inilah yang dibawa oleh Badan Induk Negara. Kita sedang berdepan dengan pasukan Syria dalam usaha untuk memperkukuhkan barisan negara menghadapi Piala Asia Januari tahun depan. Tapi Corbin Ong ni dia seorang yang cukup committed ni, sangat rajin, ya. Betul. Itu saya setuju, Tabang. Kita boleh lihat bersama pasukan kelabnya, bersama pasukan kebangsaan. Ya. Kita lihat cara permainan beliau, tidak berhenti berlari, berada di bahagian pertahanan, berada di bahagian serangan. Jadi komitmen yang diberikan oleh Corbin Ong ni saya rasa tidak boleh dipertikaikan. Dan kita masih lagi hendak melihat kelibat Arif Aiman yang sebenar. Tapi masih belum. Sudah 35 minit. Sekali lagi Syria datang. Oh, cantik kali ini. Daripada Amro Jeniak, dia cuba menukar haluan gerakan itu. Nabi Mujurlah dapat disekat untuk memberikan kelebihan kepada pasukan negara. Pengadil ni daripada Korea, Lim, sebab pengadil kerana kita menerima salinan pemain dan juga jurulatih dalam bahasa Cina, ya. Mungkin Lim dapat daripada terima China. daripada China, sebab semua bahasa daripada Cina. Ya. Ya. Yalah, perlawanan ini diadakan di negara China, jadi setiap surat menyurat dan sebagainya, biarpun diterjemahkan juga nama-nama pemain ke dalam bahasa Inggeris dan sebagainya. Namun begitu tumpuan kita kepada pertemuan di antara pasukan negara kita dan juga Syria. Ada harapan yang cukup besar di kalangan peminat-peminat dan penyokong-penyokong. Kalau menang tu bonus, dapat mengikat seri. Saya rasa itu sudah memadai untuk Kim Panggon dan juga pemain-pemain. Ini merupakan boleh jadi satu motivasi yang agak tinggi dan baik sebelum berdepan dengan pasukan China Sabtu ini nanti. Sepuluh minit menuju penamat separuh masa yang pertama. Kita mengharapkan pemain-pemain negara lebih pantas, tetapi dapat dirampas. Mujur dapat dikawal di situ oleh Stuart Wilkin. Brandon cuba memperlahankan tempo. Mungkin mahu rakan-rakan yang lain lebih bersedia untuk menerima hantaran. Ya, itu yang saya katakan. Kita lihat betapa rendahnya dua pemain midfield kita, Brandon dan juga Stuart Wilkin. Jadi hanya tinggal Henrik Dos Santos berada di atas. Jadi Brandon sudah naik di atas sekarang membantu. Jadi sebenarnya banyak gerakan yang harus dilakukan oleh Hendrik. Hendrik yang harus melakukan banyak dari segi hantaran dan sebagainya, short passes. Oh, peluang sekarang ini untuk pasukan negara. Aiman tinggalkan untuk Faizal. Bagaimana? Taklah begitu kuat, Ya, tidak begitu kuat. Kita lihat betapa cepatnya pemain-pemain Syria menutup ruang apabila mereka di kawasan defending third. Kita lihat dua pemain pergi ke arah Henrik Dos Santos, walaupun rembatan tidak begitu kuat. Tapi sekurang-kurangnya ia memberikan sepakan penjuru kepada kita.
dari Endrick, rendah. Tidak memberi sebarang perubahan dari sepakan itu. Cuba dirampas oleh Brandon. Syahrul juga datang. Ia bermula daripada Arif apabila beliau menarik. Saya rasa beliau harus bertahan dengan lebih baik lagi. Dengan kelajuan yang beliau ada, beliau dilihat seperti agak struggle dalam perlawanan antarabangsa ni. Ya. Seolah-olah mencari idea apa nak buat ya. Masih lagi mencari rentak deep. Ya, kita lihat tidak sepatutnya lah. Tidak sepatutnya berlaku. Anda harus berlari dengan beliau. Cuba berlari bersama beliau. Cuba berada di hadapan beliau. Attitude di peringkat antarabangsa dalam perlawanan seperti ini juga harus berbeza. Kerana anda bermain dengan pemain-pemain yang anda tidak kenal. Dari segi fizikalnya mereka juga lebih kuat. Kita lihat bagaimana Dion Kuz membawa bola tadi. Juga ada sentuhan dan Dion Kuz jatuh. Jadi kekuatan fizikal tu sebenarnya juga penting. Walaupun kita dilihat seperti mungkin setaraf dengan mereka, tetapi kekuatan tu, kelebihan tu mereka ada. Jadi itu adalah level-level di peringkat kebangsaan, di peringkat antarabangsa, bukan seperti di liga tempatan. Ya. Jadi amalan menarik baju dan sebagainya sudah boleh ditinggalkan sebenarnya ya. Ia boleh berlaku, bukan tidak, tetapi saya rasa melihat situasi dan keadaan. Melihat situasi. Satu lagi peluang untuk Syria. Terima kasih Syihad kerana menyelamatkan keadaan itu. Sekali lagi dari Mardikian. Kita perhatikan. Cepat Syihad membaca gerakan itu. Padang ni berada di kawasan perumahan agaknya ni. Kena terdapat rumah-rumah di sekitar ni. Tapi tak apa. Oh, cantik kali ini dari Syria untuk melebarkan kedudukan mereka. Agak mudah kita berikan gol. Bagi saya marking tidak begitu baik. Syihan keluar cuba untuk mendapatkan bola, tapi beliau tahu bahawa bola itu sebenarnya tidak sampai untuk beliau. Kita lihat kedudukan Syihan. Beliau keluar dan memberikan ruang, dan juga marking daripada Corbin, di mana pemain berjersey nombor 12 Yassin Al-Samia membuat larian daripada tengah, tetapi marking daripada Corbin tidak begitu baik. Saya rasa ia gol agak mudah untuk Syria. Ya, sudah 2-0 di separuh masa yang pertama. Ya. Nampak kita agak struggle dalam menandingi Syria dalam beberapa aspek, termasuklah bagaimana mereka merencana melalui sepakan sudut sahaja. Ada break yang berlaku di situ tanpa dapat dihidu ataupun dikesan dengan sebaiknya oleh pemain-pemain negara. Ya, bagi saya mereka mungkin hilang fokus. Marking yang tidak begitu ketat, tidak begitu committed. Kita lihat daripada segi tackling kita tidak agresif. Ya. Tackling kita tidak agresif. Seolah-olah menghormati pasukan Syria itu, memandang Syria. Jadi ini juga antara yang boleh diperbaiki, khususnya menjelang separuh masa yang kedua. Perlu ada keyakinan yang lebih tinggi. Tidak perlu terlalu hormat sebenarnya kepada Syria di dalam padang, tetapi di luar padang itu perlu. Hormat maksud saya di sini adalah memberikan satu karakter sebagai hero dalam padang berdepan dengan pasukan Syria. Satu lagi gerakan cantik, biarpun idea tu dah ada daripada Faizal Halim. Jelas sekali beliau tidak seperti mana yang kita lihat dalam permainan-permainan sebelum ini, berdepan dengan Papua, Hong Kong dan sebagainya. Ini adalah perlawanan yang betul-betul sedang menguji kesebelasan utama pemain-pemain Kim Panggon. Dan di sinilah, ini antara pengalaman yang bagus sebenarnya kan, Lim, untuk pasukan negara berdepan dengan pasukan seperti Syria.
Biarpun kita tahu mereka berada di negara yang agak bergolak, pernah digantung, tidak dapat bermain di negara sendiri. Itulah antara rentetan-rentetan cerita yang perlu dilalui oleh Syria. Tetapi perkembangan bola sepak di negara mereka begitu baik. Membawa Hector Cooper, jurulatih daripada Argentina, untuk melatih dan membawa approach bola sepak dari negara-negara Eropah. Corbin Ong, seorang pemain yang rajin, seorang pemain yang sentiasa saja ada pada ketika rakan-rakan memerlukan. Faizal dan juga Arif jelas agak hilang arah sedikit. Kita tak dapat melihat percubaan-percubaan daripada Arif Aiman. Apakah di saat akhir ini Aiman? Ya, kita lihat idea di manakah idea kita untuk bermain combination play. Dia nampak lost, Lim. Dia nampak lost. Memang Arif struggle dalam 40 minit pertama ni, di separuh masa pertama ni. Kita lihat beliau mendapat bola. Kita lihat ada dua pemain. Paulo Jose berada di sana, Hendrik berada di sana, Faizal juga cuba memberikan option, tetapi beliau mengambil keputusan untuk membuat rematan. Di liga tempatan je beliau selalu lakukan. Tetapi ini adalah perlawanan antarabangsa. Bukan mudah. Anda mempunyai space begitu, tidak ada pemain di depan anda. Jadi tetap apa, perlawanan persahabatan. Walaupun bagi saya agak penting, kita nak melihat kualiti. Beliau adalah seorang pemain yang mempunyai kualiti. Kita lihat bagaimana pemain-pemain Syria membuat pressing. Itu cara mereka membuat pressing. Approach yang boleh kita pelajari daripada Syria sebenarnya. Peluang untuk pasukan Malaysia bagaimana? Agak lambat untuk melakukan tindakan. Paulo Josue barangkali mungkin dia juga teragak-agak di situ. Ada peluang yang agak baik biarpun dia tidak berada pada posisi yang terbaik. Kita perhatikan ya. Bagi saya hantaran daripada Faizal Halim tu sebenarnya